Assalamualaikum guys. Jadi bakal terjawab pada 26 hari bulan nanti di Stadium Nasional Bukit Jalil pasukan mana yang bakal menjuarai Piala Malaysia edisi tahun 2022 ni. Adakah Selangor ataupun JDT? So di video ni kita buat sedikit head to head dan juga kita recap balik apakah keputusan perlawanan yang telah berlaku di antara kedua pasukan sewaktu mereka bertentang ataupun beradu di Liga Super tahun 2022 dan juga laluan mereka untuk Piala Malaysia laluan sehingga ke final. Dan selepas itu di penghujung ni aku akan bagi sedikit aku punya pendapat lah mengenai apa yang perlu dilakukan oleh kedua-dua pasukan. Kita mulakan terlebih dahulu dengan 5 perlawanan terakhir yang telah dilalui oleh kedua-dua pasukan di sepanjang kempen Liga Super, di mana kalau kita tengok situ rekod lebih menyebelahi kepada JDT telah memenangi 3 daripada 5 perlawanan tersebut. Tapi walau macam mana pun Selangor pernah juga berjaya mengikat JDT untuk mendapat seri pada keputusan tersebut. Dan kita tengok dari segi jaringan gol yang telah dilakukan, terbukti di sini kemampuan JDT sekali lagi untuk menjaringkan gol, especially untuk menentang Selangor. Credibility mereka cukup tinggi lah. 16 gol telah dilakukan. 2 daripada 5 perlawanan ini telah dijaringkan melebihi sebanyak 2 gol. Itu kalau kena silap satu perlawanan tu berakhir dengan 6-1 dan satu lagi perlawanan berakhir dengan 5-1. Walau macam mana pun, Selangor masih mampu untuk menjaringkan gol sewaktu mereka bertemu dengan JDT pada mana-mana perlawanan. Jadi di sini terbukti sebenarnya Selangor adalah merupakan salah satu tim yang mampu untuk mencipta peluang ataupun mempunyai idea bagaimana untuk menjaringkan gol sekiranya bertemu dengan pasukan JDT. Dan ini adalah hasil perlawanan yang telah dilalui oleh kedua-dua pasukan yang menyebabkan mereka berjaya untuk menempah tiket ke final bagi Piala Malaysia musim 2022. Kalau kita tengok JDT memenangi kesemua perlawanan tersebut, hampir tidak memiliki sebarang bolos sehingga akhirnya pada perlawanan terakhir sewaktu Sabah bertemu JDT di Stadium SSI, Sabah berjaya memecahkan telur JDT sebutlah. Tapi walau macam mana pun JDT di sepanjang kempen ini telah melakukan sebanyak 18 gol, berbeza dengan Selangor. Kalau kita tengok situ hampir juga merupakan pasukan yang tidak mempunyai sebarang kekalahan, tidak merekodkan sebarang kekalahan di sepanjang kempen Piala Malaysia ni. Unfortunately telah tewas sewaktu menentang Terengganu sebanyak 1 gol berbalas kosong, membuatkan mereka mampu untuk menjadikan gol sebanyak 10 gol saja dan bolos sebanyak 4. Jadi kalau kita tengok di sini, Selangor masih mampu untuk menjaringkan gol, tapi kekerapan mereka tu agak berkurangan daripada JDT. Dan sedikit ulasan mengenai benda tu jugalah di penghujung video ni nanti. Dan guys, ini adalah result daripada hasil perlawanan tersebut. Okey, boleh tahan kita tengok sini ya. Kedua-dua pasukan memiliki advantage yang cukup bagus sewaktu menentang pasukan mereka pada ketiga perlawanan yang telah dilalui. Walau macam mana pun seri yang telah dimiliki oleh Selangor dan juga kekalahan yang telah dilalui oleh Selangor mencacatkan sedikit rekod perjalanan bagi Selangor dan membuatkan mereka adalah merupakan satu tim yang ada sedikit underdog lah bagi perlawanan ni. Okey guys, hampir di penghujung video, ini adalah sedikit ulasan mengenai apa yang aku rasa patut dilakukan oleh Selangor lah, especially pada perlawanan ya. So macam mana aku cakap tadi, Selangor adalah merupakan tim underdog untuk perlawanan ni. Tapi macam pun apa yang menarik perlawanan ni adalah merupakan dua pertembungan, boleh dikatakan tim gergasi lah di Semenanjung. So ada aku mengatakan pada video sebelum ni juga, ni adalah pertembungan untuk menentukan siapakah sebenarnya King of Malaya. So kalau kita tengok rekod sebelum ni, Selangor telah berjaya memenangi Piala Malaysia sebanyak 33 kali, manakala JDT 4 kali saja. Oleh itu, kedua pasukan ini memburu untuk meningkatkan lagi rekod mereka selaku juara Piala Malaysia ni. So, kita pergi kepada coach dulu. Okey, ada benda yang aku ingin sentuh juga untuk bahagian coach. So, bagi coach terbaru JDT ni, itu Bidok Leo ni, walaupun beliau telah memenangi Piala FA dan juga Liga Super, tapi itu adalah merupakan laluan yang telah dicipta lebih awal oleh Benjamin Mora untuk beliau terus meneruskan saja apa yang telah dilunaskan oleh Benjamin Mora. Tapi untuk Piala Malaysia ni adalah merupakan beliau orang fresh start untuk Bidok Leo, kerana beliau memulakan pertembungan first team atau menentang Kelantan pada awal permulaan Piala Malaysia 2022 ni, dan beliau hampir berjaya untuk menamatkan rekod beliau
selaku pemenang yang tulen lah. Pasal ini adalah di mana beliau sahaja yang memulakan kempen ni. Bukan seperti yang Liga Super. Liga Super telah dimulakan oleh Benjamin Mora. Begitu juga Piala AFA telah dimulakan oleh Benjamin Mora. So ini adalah merupakan satu pentas untuk Vida Cleo membuktikan kemampuan beliau untuk menjadi salah satu coach yang terbaik. Untuk Tan Cheng Ho pula guys, nama beliau bukan asing di persada akhir Piala Malaysia. Pernah memenangi piala ini pada tahun 2014 waktu bersama dengan Kedah. So sudah pasti beliau ingin lagi memulai kejayaan tersebut dengan tim terbaru beliau tu bersama Selangor. So mempunyai rekod yang cukup cemerlang sewaktu mengambil alih Selangor pada penghujung kempen Liga Super, membawakan Selangor daripada kelompok mid-table terus ke kelompok top 5 bagi saingan Liga Super, dan seterusnya apa yang ditampilkan oleh Tan Cheng Ho juga di sepanjang kempen Piala Malaysia ni cukup membanggakan lah untuk peminat-peminat pasukan Selangor. Jadi guys, kita teruskan mengenai apa yang perlu dilakukan oleh Selangor, dan seterusnya aku ingin membuat sedikit review juga untuk JDT. Tapi ini poin-poin aku ni yang telah aku sediakan lebih kepada Selangor lah. Bukan aku rasa pendapat yang tepat. Sekiranya ada kekurangan ataupun kamu ingin membutuhkan, sila tekannya di ruang komen di bawah. So aku akan share dengan kamu apa pendapat aku sekiranya Selangor ingin membantutkan kemarahan JDT untuk menjuarai Piala Malaysia ni bagi edisi 2022 ni. So apa yang aku ingin share di sini adalah aksi yang kurang konsisten berbanding JDT di sepanjang kempen Piala Malaysia. Ini jika dibandingkan dengan JDT ya. Kalau rekod untuk Selangor itself adalah merupakan satu rekod yang baik, tapi sekiranya dibandingkan dengan apa yang telah dilalui oleh JDT sepanjang kempen ini, JDT telah memenangi kesemua perlawanan tersebut, manakala Selangor telah seri 1 dan juga kalah 1. Dan seterusnya adalah kemampuan penjaring pasukan Selangor sendiri tidak mempunyai beberapa pemain yang cukup konsisten. Kalau kita tengok penjaring terbanyak setakat ini untuk Selangor adalah sebanyak 5 gol, iaitu daripada Kayuan, manakala JDT mempunyai 2 pemain yang mempunyai 3 lah pemain yang mempunyai jaringan yang mampu untuk menjaring di sepanjang kempen ni adalah Bergson sebanyak 6 gol, yang sekarang ni membezakan Bergson menjadi penjaring terbanyak bagi kempen Piala Malaysia ni, membezakan 1 gol saja dengan Kepa Sherman. Seterusnya Forestieri 3 gol dan juga Syafiq Ahmad sebanyak 2 gol. Dan satu lagi yang akan merisaukan lah terutamanya untuk Selangor adalah dengan ketiadaan Al-Arab pada perlawanan akhir ni akibat dilayangkan kad merah, akan sedikit membantutkanlah sistem pertahanan yang akan cuba dibuat oleh Tan Cheng Ho bagi perlawanan akhir ni. Seterusnya, pemain utama seperti Brandon Gunn, Kayuan Mukhair Ajmal dan juga Syahrul perlu konsisten dan lebih fokus di perlawanan akhir ni bagi menyekat kemarahan JDT untuk membuat atau membuild up serangan di bahagian mereka nanti. Dan seterusnya adalah bagi aku mereka juga perlu mempelajari apa yang telah dilakukan oleh Kuala Lumpur sewaktu mengalahkan JDT di final Piala Malaysia musim lepas, di mana KL berjaya mendudukan Selangor sebanyak 2 gol berbalas kosong. Dan seterusnya cara permainan ditampilkan oleh beberapa pasukan yang berjaya mengikat JDT untuk kempen Liga Super tahun 2022 ni. Untuk JDT pula guys, so tidak banyak yang aku boleh share lah. Macam sudah ucap tadi, mereka adalah merupakan satu tim yang konsisten di sepanjang Piala Malaysia, mempunyai beberapa pemain yang mampu untuk menjaringkan gol, dan especially Bergson juga sekarang ingin memintas Kepa Sherman dan sekali lagi menjadi senarai penjaring terbanyak untuk kempen Piala Malaysia pula, di mana beliau telah berjaya menjadi penjaring terbanyak untuk kempen Liga Super. Dan satu lagi yang aku tengok di sini adalah defender mereka jauh cukup bagus. Bukan cakap defender lah. Actually kalau JDT dari setiap genap pemain yang mereka ada dan juga setiap posisi mereka ada, mereka mempunyai, aku boleh cakap lengkap lah dari segi setiap position, di mana hanya polos sebanyak 1 gol sahaja. So okay, itulah dia guys sedikit pandangan aku mengenai untuk kedua-dua pasukan ni, apa yang perlu dilakukan oleh Selangor bagi membantutkan sekali lagi kemarahan JDT, dan JDT pula aku telah share dengan kamu apa kelebihan mereka untuk membuatkan mereka selaku pasukan yang layak untuk memenangi Piala Malaysia tahun 2022 ni. So siapa pasukan aku guys? Siapa yang aku pilih? Ada satu faktor yang aku kena pilih satu pasukan ni adalah kerana peluang Sabah untuk ke AFC. So aku terpaksa menyebelahi JDT lah pada perlawanan ini, kerana aku ingin JDT memenangi perlawanan akhir ni supaya Sabah mendapat slot ke AFC. Sekiranya tidak, sudah pasti slot tersebut akan menjadi milik Selangor. So bias lah
Okay, ada bias sikit lah. So JDT adalah tim aku untuk memenangi perlawanan ini. Walau macam mana pun aku masih mengharapkan Selangor juga untuk berjaya mengalahkan JDT, seterusnya menjadi juara Piala Malaysia, kerana aku ingin melihat rekod tanpa kalah JDT dileburkan oleh Selangor di sepanjang kempen Liga Domestik Malaysia kita ni lah. So okay guys, aku juga ingin mendengar mengenai pendapat kamu, apa tim pilihan kamu yang kamu rasa bakal menjuarai saingan akhir Piala Malaysia ni. So kita berjumpa lagi di video akan datang. Aku nak tahu bila lah, pasal ini adalah video terakhir kerana ini adalah perlawanan terakhir untuk kempen Liga Domestik kita. So InsyaAllah lah akan datang video aku akan cuba upload. Assalamualaikum guys.